Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa bi syarri sadri basyir li amri wa lawlatan bilisani yafqahu qawli. Sekali lagi kita panjatkan rasa bahagia, rasa syukur setinggi-tingginya kehadirat Ilahi kerana memberikan kita izin. Mudah-mudahan pertemuan ini diterima dan kekuatan kita bertambah di bulan terbaik ini, insya-Allah. Juga kita ungkapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebagai tanda kita merasa bahagia menjadi pengikut Rasulullah dan berimpian untuk bersama baginda, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Puan Salwa yang masih lagi menghubungi, masih lagi aktif, masih lagi sangat sibuk dengan tugas-tugas ibadah, tugas-tugas yang kita kata walaupun tidak bergaji tetapi sangat bahagia. Kadang-kadang kita bergaji tapi mukanya tak bahagia, hidupnya tak bahagia walaupun gajinya besar, kerana terlalu banyak nak mengejar gaji, banyak yang tercecer. Jadi sebahagian daripada nikmat-nikmat untuk menjadikan hujung-hujung usia kita ialah mencari sesuatu yang tidak nampak jumlah bayaran tetapi diberi kelapangan, kebahagiaan, diberi ketenangan yang sangat mahal harganya. Okay? Sebab itu datang ke rumah Allah ini, datang ke majlis ilmu ini merupakan sebahagian daripada kekuatan, memungut kekuatan-kekuatan yang hilang masa lalu, menampal apa yang kurang masa lalu. Sebab itu bukan datang kerana penceramahnya, bukan datang kerana sebab saya tak ada kerja, bukan datang kerana, tapi datang untuk mencari redha Allah. Sebab itu kalau ada majlis-majlis begini, tolong timpan jadual-jadualnya. Kita jadualkan hidup kita, bukan kita tunggu jadual orang maka kita buat jadual. Boleh nampak? Kita kalau boleh dalam satu hari kita jadualnya kan nak jumpa Allah berapa minit, berapa jam, nak pergi ceramah berapa jam, baca Quran berapa jam, baca kitab berapa jam, baca buku berapa jam, hal dunia berapa jam, hal akhirat berapa jam. Kalau tak ada jadual ini, kalau macam kami memang ada jadual lah, kena harus jadualkan, kerana ini sudah menjadi tanggungjawab, sudah menjadi satu yang dipersoalkan oleh Allah. Bukan saja suka-suka, bukan nak popular, nak dirakam macam ni, dah. It's not that. Okay? Sebab itu menjaga niat, membangun kekuatan untuk merasakan bahawa kita sedang berusaha untuk meraih redha Allah. Okay? Sebab itu semua kerja adalah ibadah. Masaknya, mengemasnya, menjaga anaknya, bukan ke pejabat jadi ibadah. Semua kerja, buka je mata sampai kita tidur balik adalah ibadah. Ini yang besar, yang paling besar, yang nak dibina dalam jiwa kita, supaya semua kerja itu akan diniatkan kerana Allah. Bukan Allah bangun sahur ngantuk, sikit lagi nak habis sekolah, dah setengah dah ya, dah tinggal sikit je lagi kan, tak payah nak kena bangun sahur, contohnya. Jadi kita merasakan masak belah petang susah nak masak, beli je lah, dah beli tak sedap pula, dosa lagi, dosa tak masak satu, dosa marah orang satu. Betul? Bukan dapat minta ampun kat orang tu, kita marah apa masak tapi tak sedap. Kita tak sempat minta ampun dengan orang tu, jadi kita berdosa seumur hidup. Dia tak panggil kita beli kan, tapi kita yang pergi, lepas tu marah. Ini tengok, ini dia tengok-tengok kalau sempat-sempat meninjau. Oleh itu kalau boleh kita hendakkan budaya kita di mana pun kita berada, kita sedang beramal. Beramal semata-mata kerana Allah, cari redha Allah. Okay? Maka hidup kita adalah satu gembara, satu perjalanan. Okay? Tapi dalam bulan ini kita diizinkan Allah. Kita sudah rindu Ramadan sejak bila? Sejak bila rindu Ramadan? Tak tahu nak sebut, tak pernah rindulah. Itu belum lagi cerita bila rasa rindu dengan Allah. Masa sakit, masa demam, masa susah, masa hilang, masa kematian, masa tu aja tak kesengsara ingat Allah. Tak ada masa bahagianya. Masa bahagia lupa aja.
Masa kaya pun lupa, masa sihat lagi lupa, betul? Kerana kita tidak pernah menyemak kembara kita, perjalanan kita. Sebab itu hidup ini perjalanan. Jadi yang berjaya orang yang merancang perjalanan. Kadang-kadang perjalanan mesti sampai ke destinasi, betul? Tapi destinasinya itu membahagiakan atau destinasinya itu kosong. Destinasinya itu didekatkan ke Allah ataupun dijauhkan. Ini kekuatan yang kita nak setkan dalam perjalanan. Sebab itu kita kata hidup ini perjalanan. Kamu ke depan ke belakang ke kiri kanan adalah perjalanan. Atau kita kata kalau nak ikut orang tasawuf, bahawa setiap gerak kamu menuju kepada kematian. Itu lagi kita takut, betul? Alamak, ke depan mati, belakang mati, maknanya kematian menunggu kita. Kita kejar kematian atau kematian kejar kita? Entahlah. Tak rasa pun dia kejar, tak rasa pun mengejar. Itu makna kembara kita tidak bermatlamat. Sebab itu kalau bila setiap kembara yang kita ada, walaupun umurnya muda ke, sebab mati dah tak kira tua ke muda sekarang, betul? Siapa sedemam je, tak sihat je, masuk hospital, ditidurkan. Ada rezeki bangun, tak ada rezeki jalan. Itu kekuatan. Sebab itu sepupu saya sakit, ditidurkan sebulan kot, hidup balik, dijaga balik jadi 3 bulan. Dalam 3 bulan tak perasan pun tak sihat, tiba-tiba dalam kereta. Artinya sekali lagi kembara dalam kehidupan ini merupakan satu daripada data-data yang harus kita ambil kira, bahawa kita sedang menuju untuk tujuan apa? Sedang menuju Allah, sedang menuju syurga, sedang menuju takwa, sedang menuju kebahagiaan, sedang menuju neraka, sedang menuju apa? Sebab itu kalau kita ke depan tapi tak pernah ada matlamat yang benar-benar jelas, yang benar-benar Allah redha, kita jadi penat. Walaupun yang paling penat dalam anggota kita ialah hati, bukan kaki, bukan tangan. Yang paling penat ialah hati. Kerana apa yang kita nampak kena di hati, apa yang kita cakap kena di hati, apa yang kita dengar kena di hati. Artinya sekali lagi kita nak bangun balik kekuatan. Kembara yang baik adalah kembara yang hatinya paling dekat dengan Pencipta. Kembara yang paling dekat hatinya dengan Mahunya Allah. Itu kekuatan. Sebab itu kita kata tidak ada kehidupan ini yang malang. Ada kehidupan yang malang. Jadi bercakap dengan kembara Ramadan bermakna kita menanya diri kita, kita sudah mula rindu Ramadan, ingat Ramadan, sebut Ramadan bila? Loh, baru 3 bulan, 2 bulan, betul? Kalau para sahabat berdoa nak jumpa Ramadan berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan rindu nak jumpa. Bila Ramadan pergi, 6 bulan sedihnya pemergian. Bermakna mereka pernah lupa tak Ramadan? Tak pernah lupa. Boleh nampak satu kembara para sahabat. Sahabat tidak pernah lupa ada Ramadan dalam kehidupan. Bermakna mereka menuju syurga, mereka menuju takwa itu setiap masa dalam kembaranya. Ini kekuatan yang kita nak, kalau boleh kita nak ubah. Walaupun kita taklah sehebat sebaik, tapi kalau boleh we try our best. Sebab itu contoh terbaik, betul? Sebab itu Nabi kata kalau aku berangkat tolong ambil tengok daripada apa yang Khalifah buat. Lepas Khalifah tengoklah apa sahabat buat. Lepas itu tengoklah yang lain contohnya. Jadi bila kita baca, sahabat rindu Ramadan 6 bulan. Sedih Ramadan pergi 6 bulan. Jadi kita tak boleh baca data ini pakai otak saja. Mesti pakai hati, mesti pakai jiwa. Baru kita nampak mengapa Nabi, kita ulama bagi tahu kita ayat ini. Kenapa 6 bulan datang, 6 bulan pergi. Ini kekuatan, ini satu data kembara yang paling hebat. Kita baru bulan berapa dapat? Sebut Rejab, bulan Rejab, betul? Sebut Ramadan, itu pun dalam doa sahaja. Ya Allah, itu Engkau berkati kami di bulan Rejab dan Syakban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Itu baru doa di sini. Belum persediaan. Tak ada apa-apa persediaan pun yang kita buat. Sama ada persediaan dari segi material, fisikal, persediaan dari segi mental, persediaan dari segi ilmu, persediaan dari segi hati, persediaan dari segi ibadat. Bermakna kita ingat Ramadan tu, ialah
Doa ustaz membaca dalam majlis itu, membaca berkati kami di bulan Rejab Sya'ban sampaikan kami ke bulan Ramadan. Betul? Artinya kita sudah mula rindu. Patutnya kita mula teringat, mula terkenang, mula bersedia. Tapi sayangnya lepas masa bulan Rejab kita tak tahu apa persediaan yang Allah minta kita buat. Maka ditemukan dengan Isra' Mi'raj. Okay? Ini ada kaitan tiga-tiga terderet ni. Rejab, Sya'ban, Ramadan. Tu sebab mereka katakan kembara. Kita bukan habis Rejab habis Sya'ban habis Ramadan habis. Tak. Dia bertali. Okay? Kalau sahabat 6 bulan, kita 3 bulan. Separuh daripada sahabat. Itu pun kita tidak bersedia banyak. Kita just sebut saja tapi tak ada banyak apa usaha je kita buat. Nak baiki apa? Kalau kata lagi dapat Rejab. Okay? Nabi dibawa nak jumpa Allah, betul? Nabi dibersihkan hatinya, betul? Maka satu ibrah yang kita nak angkat apa? Untuk jumpa Allah hatinya mesti sangat bersih. Sudahkah kita berusaha ketika bulan Rejab itu? Sorry, dia tok tak tu apa ya? Tangan kot. Ada bunyi tok tak. Mikrofonnya ke? Okey. Maknanya kita kata dalam bulan Rejab tu Allah bagi apa preparation dia, persediaannya. Okey. Kenapa diberi Isra' Mi'raj? Apa kita nak ambil sebagai bahan persediaan untuk kita masuk Rejab dan masuk Sya'ban dan masuk Ramadan? Allah tak bagi free-free tapi kita tidak melihatnya begitu. Okey. Nabi dah jadi baik daripada awal, betul? Manusia yang paling dipercaya walaupun belum jadi Nabi. Artinya baik tak? Sangat baik. Tetapi nak jumpa Allah Isra' Mi'raj, dibedah lagi hatinya, dibasuh lagi hatinya, nak bagi tahu kita. Setiap kali nak jumpa Allah, Allah tak tengok jasad kamu, Allah tak tengok cantik kamu, Allah tak tengok harta kamu, Allah tengok hati kamu. Bermakna nak masuk Ramadan, nak dapat hadiah Ramadan, hati ini dari bulan Rejab dah cantik dah. Okay? Artinya sudah dibersihkan dari semua kekotoran sebagaimana yang dibuat oleh Jibril kepada Rasulullah. Kedua, kita kata nak jumpa. Sebab itu kita kata kita belajar dalam Isra' Mi'raj kita dapat apa? Dapat solat. Betul? Janganlah takut sebut je lah, dah tahu semua ni. Ni ulang kaji tapi sebutnya macam baru-baru belajar. Allah, tunjuklah confidence sikit masalahnya. Kerana bila kita yakin bahawa itu lekat dalam kepala, kau takut-takut kita tak lekat. Okay? Artinya kita kata kalau nak buat sambal belacan, apa isinya? Cili lagi, belacan lagi, garam lagi, gula, asam jawa, macam-macam. Kita menjawabnya dengan penuh yakin. Sebab apa? Tahu, faham. Ini dah Isra' Mi'raj dah puluh-puluh kali dah. Kata-kata puluh-puluh lah. Betul? Dapat apa? Dapat salat. Allahu Akbar. Yakin. Sebab anak tengok keyakinan kita. Mak nak pergi kuliah hari-hari tapi muka penakut je. Okey, muka sedih je. Sebab sebenarnya tambah ilmu dia tambah modal. Tambah modal, tambah kekuatan. Tambah kekuatan, tambah keyakinan. Kita dapat ilmu tapi tak terbangun keyakinan. Letih kita. Jadi kita kata kenapa Isra' Mi'raj dimulakan? Sebab Allah nak bagi tahu, kamu kena jumpa solat, kamu kena bagi solat, kamu mesti cantikkan solat kamu, kamu cari ilmu solat. Sebab bulan Rejab kamu dah nampak Ramadan. Boleh nampak? Itu kembara kita daripada bulan Rejab. Jadi setiap kembara itu menujunya ke mana? Yang dibagi tahu di bulan Rejab sebab kamu nak jumpa Ramadan. Tolong berkah kami ya Allah, sampai kami ke bulan Ramadan ya Allah. Dia bukan sampai buta-buta, sampai dengan perubahan, sampai dengan persediaan. Betul? Orang nak melancong tak bawa apa-apa ke? Nak pergi umrah je buka beg 10 kali nak semak berapa jubah, berapa stokin, berapa sarung tu, sarung ni. Betul? Sampai rendang berapa. Macam-macam. Sekarang dah ada rendang-rendang yang dah paket boleh masuk beg. Untuk itu baru nak pergi umrah je. Kita tahu tempatnya, tahu ceritanya. Tapi Ramadan kita tak tahu jumpa ke tak. Betul?
Maka persediaan yang Allah nak kita buat di bulan Rajab, baharui kekuatan, tambah ilmu tentang solat. Tambah lagi solat sunatnya, tambah lagi doanya, tambah lagi surahnya. Taklah 3 kurs sampai ke sudah. Contoh, ni orang hebat-hebat ni, orang tadarus ni, hafal semua, betul? Tuh, ngangin. Ngangguk lah, insya-Allah. Ini doa. Terus reject. Padahal dah baca Quran. Jangan main-main dong, okey? Roh Quran tak ada dengan kita. Kalau kita rasa, ya Allah ini kekuatan. Okey, boleh jelas? Bermakna di bulan Rejab lagi kita nak disediakan masuk Ramadan dengan solat yang sangat hebat. Tambah solat sunatnya, tambah witirnya, tambah apa lagi? Duhanya. Kalau 2 jadi 4, 4 jadi 6, 6 jadi 7. 2 udah lah. Yang penting buat sikit tapi istiqamah. Allah, terus keluar hadis. Tak ada nambah. Betul? Maka kita tak perasan kita kembali ke tempat yang lebih baik. Okay? Kita terus jalan je, rejap-rejap jalan je. Tidak membekas apa-apa rejab dalam kepala kita, dalam perasaan kita, dalam ibadah kita. Sedangkan ini dipamparkan oleh Allah supaya kamu jumpa Syaban. Betul tidak? Maka perjalanan, sebab itu kita kata perjalanan kita ni, maraton kita ni, atau apa yang kita panggil kembara kita ini adalah kembara yang ada isi, ujungnya nak pergi tempat terbaik. Okay? Kita jumpa, kita ke depan kata laju sikit. Kita punya kembara jumpa Syaban, betul? Jumpa Syaban dapat apa? 15 Syaban. Dapat nisfu Syaban. Baca Yasin berapa kali? 3 kali. Satu minta apa? Panjang umur. Oh, hebat. Kita dah minta panjang umur dari bulan Rejab. Apa kita buat? Kita minta panjang umur tu kita nak buat apa? Oh, beramal. Nak panjang umur tu sampai bila? Tiada jawapan. Apa sebab tak ada jawapan? Kalau anak minta duit kat kita, mak nak minta duit sikit, soalan maknya apa? Nak buat apa? Nak berapa? Bang, sikit duit bang. Kita nak pergi pasar, nak pergi tengok baju raya. Suami katanya apa? Nak berapa? Berapa-berapa lah. Ada gitu. Kita mesti sebut berapa jumlah, betul tak? Jadi dengan Allah, saya minta panjang umur, ya Allah, minta di 10 Syakban pula tu. Malam di mana ampunan Allah sudah terbuka luas, betul? Walaupun tidak pada semua orang. Ini bermakna melalui 15 Syakban juga, okay, kita minta, yang penting doa, minta. Bila kamu minta panjang umur, kamu nak buat persediaan apa dengan umur tu? Kamu nak berapa lama umur kamu? Boleh minta ke tak boleh minta? Boleh, kenapa tak minta? Sebab tak biasa. Ustaz cakap berdoa je, usaha tak payah. Boleh faham? Jadi kalau kita minta panjang umur, tak tahu berapa naknya, Allah nak bagi macam mana? Hang ni minta, tapi nak berapa? Aku bagi ikut permintaan kamu. Betul ke tidak? Tapi minta panjang tak tahu. Berapa-berapa lah Allah. Tak payah minta lah. Kalau nak berapa-berapa, betul ke tidak? Ini pada Umi nak masuk ke unsur elemen-elemen yang kita panggil spiritual. Kalau elemen fakta saja, IQ saja, EQ saja, tak lepas hidup ni. Kita tak rasa Syakban tu tak besar dalam hidup. Baca 3 kali Yasin, minta panjang umur. Nak panjang umur nak buat apa? Rancanglah. Aku nak dapat umur yang paling berkah. Aku kalau boleh nak sampai 80 tahun, 90 tahun. Ui, panjangnya. Panjang ke pendek tu? Paling panjang tak berapa gagak? Ada 100? Tak nak 100 lah. Susahkan orang, ya Allah. Sebab dia merancang kalau panjang sakit. Boleh nampak? Kita nak panjang yang sehat, betul? Ini kekuatan. Kalau kita kata kisah seorang wanita di Jepun, di umur 80 tahun dia masuk maraton berenang antarabangsa. Baru 80 tahun masuk maraton, masuk bertanding berenang peringkat antarabangsa. Agak-agak berkali boleh berenang lagi tak kita 80. Jangan main-main.
Kerana apa? Dia 80 yang sehat. Kita dah merancang 80, tak tahu lah 80 tu boleh jalan ke dah. Naik tangga pun dah minta tiang, dah minta pemegang dah. Belum 80 lagi. Betul? Sebab kita nak buat persediaan. Jadi minta umur panjang, tak ada isi apa-apa, tak ada usaha apa-apa, tak ada agenda apa-apa, tak ada jadual apa-apa, nak isi umur panjang tu. Sia-sia tak minta. Bermakna kamu minta tapi kamu tak bertanggungjawab pada apa yang kamu minta. Kalau kita minta tanah, tanah tu tanah pertanian, kita nak buat apa? Mesti nak bertanam, betul? Kamu minta tanah nak buat apa? Saja. Ada tak? Tak ada. Maka kita lupa, kita kembara daripada Rejab sampai Syaban. Kita tak ada isi. Kembara yang tak diisi. Kalau dapat Rejab, dapat solat, tapi solat subuh, solat apa kita kata solat sunat yang tak bertambah, doa tak bertambah, surah tak bertambah, hukum-hukum pada solat tak banyak. Solat malamnya masih belum bercukup banyak. Contoh, bermakna kita tak mengambil ibrah daripada perintah solat yang Nabi dapat ketika Isra' Mi'raj. Itu yang kita nak bangunkan dalam bulan Rejab. Okay? Dan kita sudah merasa bahawa solat ini kunci untuk aku layak masuk Ramadan. Tak boleh langkau. Jadi akhirnya solat kita biasa je. Tarawih berapa? Kita orang tua biasanya 8 je. Sakit lutut dah. Kalaupun tak boleh yang itu, boleh yang lain-lain lah. Solat, adalah solat sunat tambahan-tambahannya. Tapi tadi kita minta panjang umur. Dari hari ini, sebab puan-puan semua sudah minta dengan Allah. Allah kata, hang minta hang nak buat apa? Hang minta nak minta berapa? Boleh nampak? Kita tak tahu. Memang ajar di tangan Allah. Kita memang tak tahu. Tetapi kita berhak minta tak? Berhak. Ya Allah, kalau aku boleh, aku nak hidup sampai 80 tahun. Bila ada target 80 tahun, baru kita terus work so hard. Aku nak gunakan umur aku yang ada ni untuk sampai 80 tahun jadi the best age. Umur yang paling baik, umur yang paling tak ada dosa, umur yang paling warak, umur yang banyak baca, umur yang paling banyak buat baik, umur yang paling banyak sedekah, umur yang paling banyak aku tolong orang. Baru ada vision dan missionnya. Baru ada visi dan misinya. Baru ada perancangannya. Baru Allah kata, kamu betul. Minta pandang umur tapi kamu tahu macam mana isi. Apa yang kamu nak buat dengan umur panjang kamu. Kalau tidak, kita tidak bertanggungjawab pada permohonan itu. Ingat-ingat Allah layan tak agak-agak? Kita pun tak kisah layan gidak, tak kira lah. Yang penting ustaz cakap, doa. Doa tak ada usaha, tak lepas ya. Maka kembali ke perjalanan hidup, kita tinggal kat situ. Apa lagi kita minta selain daripada panjang umur? Nak? Murah rezeki, berkah rezeki. Nak banyak ke sikit? Dalam kepala mesti banyak punya. Betul ke tidak? Mesti nak banyak. Tapi kita rancang apa kalau Allah bagi rezeki banyak? Ada rancangan tak? Ada penjadual ke tak? Aku nak sedekah ni bila? Okay? Sebab mana-mana ruang, mana-mana bulan boleh sedekah. Tapi bulan Ramadan, macam hujan lebat. Lepas tu kering, kuntang. Tak ada sedekahnya lagi. Sebab itu kita kata kekuatan. Kita minta rezeki banyak, Allah limpah rezeki, tapi kita tidak buat apa rancangan pada rezeki yang kita ada. Rezeki pertama Allah bagi apa? Sehat. Kita buat apa dengan sehat kita? Amalnya macam mana? Dekat ke jauh dengan Allah? Bila kita kata amal, jadualkan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sebut amal, bila-bila boleh buat. Betul? Tetapi kita nak jadual. Aku nak pergi rumah anak yatim, aku nak pergi rumah orang tua, aku nak pergi rumah orang cacat, aku nak pergi masjid, aku nak pergi gitu gini, aku nak buat ini, aku nak buat ini. Jadualkan supaya kita punya kembara ini, kembara yang penuh terisi. Okay? Sebab kita nak jumpa kembara yang lebih baik, iaitu kembara di bulan Ramadan. Kalau sudah biasa sedekah di bulan Syaban, senang tak sedekah di bulan Ramadan? Senang. Dah biasa solat sunat, ya Allah, dah biasa puasa sunat,
Jumpa Ramadan sikit pokok gastrik lagi tak? Jumpa letih dah. Ya Allah, ngantuknya sahur tadi tak tidur. Tak jumpa dah. Kita dah rasa Ramadan ni, puasa ni dah normal dah. Boleh nampak? Kita tambah sebab ada puasa putih, ada puasa Isnin, Khamis, ada puasa. Macam-macam puasa ada. Okey? Kita dah buat ke belum? Kerana ini adalah kembara yang Allah nak jumpakan kita dengan satu kembara yang paling baik, paling istimewa. Ini yang kita terlepas. Okay? Maka kita balik, kalau ditakdirkan panjang umur, kita masih ada ruang untuk membaiki. Betul? Minta dengan Allah. Kemarin dia minta panjang umur kan? Rasa-rasa dapat tak kau? Okey. Bila panjang umur bermakna Allah bagi kita sihat. Bila panjang, ada orang sihat badannya tapi tak sihat otaknya. Ada orang sihat badan, sihat otak, tak sihat perasaannya. Okey. Ada semua sihat otak, perasaan, fikiran, tak sihat hatinya. Okey. Ada banyak. Artinya sihat bukan hanya pada badan. Bukan saja pada tubuh, bukan saja pada kesihatan. Sihat paling mahal ialah sihat imannya. Jadi orang yang sihat imannya tak pernah ada rasa susah hidup ni. Susah, letih, penat, sakit hati, bengkak, benjol. Okay? Calon syurga tak pernah tersinggung dengan apa orang kata. Tak pernah tersentak dengan apa yang orang buat. Orang bagi tak kisah. Orang tegur tak kisah. Orang tolong tak tolong tak kisah. Sebab dia tahu siapa dia. Allah dekat dengan dia. Apa nak? Ya Allah, kurniakan kami kekuatan supaya kami tidak lagi bergantung pada manusia. Ada tak dalam doa kita? Ya Karim, tapi itulah nasib baik yang kau ada. Kalau kau tak ada, tak tahu lah macam mana kan. Dia terima kasih syukurnya daripada orang yang datang, tapi dia terlupa siapa yang hantar orang tu. Ini yang terlupa. Rata-rata nasib baik. Ya Allah, nasib baik. Nasib baik saja, tak ada Allahnya. Bila ada nasib baik, pasal dia tak baik kan. Okay? Jadi kita masih lagi kata, ya Allah syukur Alhamdulillah nasib baik awak datang. On time betul awak datang. Terima kasih lah. Oh, beria-ria terima kasih. Tapi kata yang hantar orang tak kan. Kerana kita tak merasa bahawa pertolongan Allah itu datang dalam semua hal. Sentuhan Allah tak pernah tinggal dengan kita. Jelas? Jadi kekuatan kita kata kembara yang di bulan Syaban, kita minta panjang umur, aku nak buat baik sebanyak-banyaknya. Aku nak masuk ini, nak buat ini, nak sapu masjid, nak cuci tanda masjid, apa tak kisahlah apa pun. Nak jaga kelas, nak buat kelas pagi, kelas petang, kelas malam. Okay? Ini kekuatan. Supaya bila kita minta panjang umur, ada senarainya. Bila kita minta rezeki, ada senarainya. Okay? Siapa orang susah sini? Kat saya? Ada orang susah? Orang kaya belaka. Siapa orang kaya? Tak ada. Tak angkat juga. Itu yang jadi masalah. Allah kata kamu ni orang susah ke orang kaya? Minta rezeki. Ya Allah, limpahkan kami rezeki, ya Allah, yang berkah, ya Allah. Tapi tak tahu kamu ni orang kaya ke orang miskin. Nampak tak? Dengan Allah ni kena spesifik, kena jelas, supaya perjalanan kita dengan permohonan kita selari. Jelas setakat ini? Itu sebab buat tajuk kembara, supaya kita tak lari daripada perjalanan ini. Dan kita ingat sampai mati. Okey? Yang ketiga kita minta apa lagi? Rezeki, panjang umur, pengampunan. Ya Allah. Siapa yang tak diampun? Anak durhaka, syirik, orang yang tak boleh minta maaf dan tak boleh memberi maaf. Ada sini yang tak boleh maafkan orang? Ada? Tak ada. Syukur Alhamdulillah. Orang yang boleh memaafkan orang, orang yang gelaknya, senyumnya senang. Kalau segelak susah, senyum susah, tegur orang tak seronok, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Itu susah memaafkan.
Ini psikologi punya semak. Kalau kita kata ke mana pun pergi masam, padahal jalan seorang je. Jalan seorang, subhanallah, subhanallah, subhanallah lah. Betul? Tak. Betul? Sebab dia lupa, dia sedang berjalan, dia pijak, dia berbunyi Allah. Kamu boleh mati di mana-mana, bumi. Kamu boleh mati depan siapa pun. Kamu boleh mati di bangunan apa pun. Bayangkan kita jalan tu, dengan muka kerah kita tu, tiba-tiba jatuh. Agak-agak ada tak orang nak tengok? Ada tak orang nak angkat? Ikut rezeki yo. Kita tak boleh angkat, ini kes polis. Terteraplah jenazah. Ini aksiden hospital, aksiden jalan raya. Kenapalah tak dibetulkan? Tak boleh hidup lagi kan? Ini kes polis, tak boleh. Nanti terubah gambarnya. Ya Karim. Macam tu punya takut kita orang nak bantu kita. Sebab apa? Apa tandanya? Kita susah bantu orang. Padahal dia terterap dengan terlentang. Banyak beza tak? Mi kata, ya Allah, sebab kamu ni lelaki ramai, aku tidak sayang tolak kan. Jangan, nanti polis kata salah datanya. Ya Rabbi. Sejak itu kita tak pandai kan, kita ingat katalah tolong kok boleh dia bernafas ke apa ke kan, dapat dia terterap. Betul tak? Kita rasa kok tak terterap tu dia boleh kan, contoh. Macam tersepit jugalah macam tu juga. Kita tanggalkan dia, tadi hidup lagi. Ini kes polis. Agaknya masa itu ada polis lah dalam ramai-ramai tu. Jadi kita tak boleh usik. Tak boleh usik. Mesti original. Mesti realnya. Oh ya Allah. Faham tak? Itu tanda pertama. Orang, dia tak pernah tolong orang. Orang tak tergerak. Allah tak akan gerak hati orang untuk tolong dia. Sebab itu hidup ini perjalanan. Hidup ini, sebab kata hidup ini kembara. Kita kembali dalam satu perjalanan yang sangat baik. Jelas? Oleh itu sekali kita minta ampunan. Betul? Dah dapat ke belum? Dapat. Apa tanda dapat? Allah nak tanda. Apa tanda kamu hamba Allah? Apa tanda kamu syahadah? Apa tanda kamu ada iman? Apa tanda kamu semua ada tanda? Ada? Artinya tak membaca orang dapat ampunan tu macam mana? Calon-calon syurga tu kok mana? Minta maaf lah, ceramah Umi lain sikit dengan ceramah ustaz lain. Okay. Nak nyanyi-nyanyi tak pandai buat macam mana kan? Maka kekuatan yang kita nak angkat, kalau kita sudah dapat ampunan, maknanya dapat apa? Dapat hadiah paling besar. Apa lepas itu? Setelah dapat hadiah paling besar, apa matlamat kita? Nak syurga Allah lah, betul? Bermakna syurganya bila? Mati, belum mati. Dah mati, belum mati? Belum. Bermakna syurga masih dalam impian. Bermakna kita masih dalam perjalanan menuju syurga. Maka kekuatan setelah dapat ampunan, rasa-rasa dapat. Apa tanda dapat? Dipermudahkan untuk buat baik. Tak ada segalanya dah. Jangan segalanya. Kesana pun baik, sini pun baik. Letih juga. Dipermudahkan untuk buat kebaikan. Okay? Dipermudahkan untuk nak sedekah, dipermudahkan untuk baca Quran, dipermudahkan datang majlis ilmu, dipermudahkan untuk buat apa yang Allah mahu. Sebab itu yang puasa ni apa ayatnya apa? 183 apa? Wahai orang-orang yang beriman, bagi orang Islam. Orang beriman. Orang beriman dah tentu Islam, tapi orang Islam belum tentu beriman. Allah tak ada yang Islam je. Sebab rukun Islam 5 boleh tinggal 3. Haji tak ada duit, tak payah pergi. Zakat tak payah bayar sebab tak ada duit. Puasa tak payah puasa, cuti. ABC Allah bagi cuti. Betul? Tinggal berapa rukun Islam? 2. Jelas? Makanya yang layak masuk ke Ramadan orang beriman. Kita ni masuk ni ada. Layak ke tak? Beriman ke tak? Perasan. Siapa yang tentukan? Tak apa, gelaklah tanda sihat. Ketidakpuasanya macam nak bercakap tak nak bercakap je. Okay.
Kita tak tahu. Betul ke tidak? Iman tu boleh besar, boleh kecil, boleh hilang, boleh mati, boleh hidup, boleh lemah, boleh sakit. Iman kamu boleh jadi hilang, iman kamu boleh jadi letih, iman kamu boleh jadi sakit dan mati. Ini yang kita kata, aku ni macam Allah terima ke dia? Sudah diterima ke belum? Sebab itu kita nak dorong dengan ilmu, kita tambah dengan ilmu. Orang yang dapat ampunan ialah orang yang dipermudahkan Allah untuk melakukan apa saja yang Allah suruh. Dia hantar teman-teman yang bawa dia pergi Masjid Al-Falah. Dia bagi teman-teman yang banyak buat zikir. Dia bagi teman-teman yang rajin mendoa. Dia bagi kawan-kawan yang banyak buat yang cakap yang baik-baik. Jom kita bagi tu, buat kita derma ni, derma ni. Jom kita melawat ke sana, melawat ke sini. Itu salah satu tanda bahawa kamu dapat ampunan. Tapi kalau kita tak berusaha, sebab tak ada ilmunya, minta-minta nak dapat ampunan, tapi tak tahu apa tanda orang yang dapat ampunan. Apa tanda orang yang layak masuk syurga. Kerana orang yang paling layak masuk syurga itu bukan saya dapat ampunan, tapi sudah sampai ke peringkat takwa. Kalau setakat Islam, yang beriman je belum tentu bertakwa lagi. Jadi kembaranya makin lagi susah, lagi susah, lagi susah. Jadi kalau sudah minta keampunan, sudah minta untuk diampun, jangan tambah dosa lagi. Jangan tambah maksiat lagi. Jangan pungut sampah-sampah lagi dalam kehidupan. Jangan makan benda-benda yang tak pasti. Jangan cakap benda-benda yang tak ada faedahnya pada kita dan pada orang lain. Maka dengan merasa mohon, ya Allah Tuhanku, ampun dosaku ya Allah, beri aku ampunan ya Allah. Maknanya yang dapat ampunan di bulan Syaban itulah yang nanti layak masuk ke Ramadan, dapat ampunan. Sebab Ramadan ladang ampunannya paling besar. Neraka ditutup. Apa makna neraka ditutup? Neraka ditutup maknanya apa? Nak bagi tahu apa kat kita? Berdoa, ya Allah tutupkan neraka itu sampai bila-bila untuk aku, keluarga aku, sahabat aku, karya aku. Ya Allah, seluruh orang muslim, orang mukmin, ya Allah. Bukan sebut neraka tutup, okeylah tahu. Dah tahu ustaz dah cakap dah. Tapi kita tak ada aksinya, tak ada actionnya. Kita tak react dengan fakta yang Allah bagi. Okay, jelas? Syurga dibuka seluas-luasnya. Apa sebab syurga dibuka? Umi tanya-tanya ni sebab apa? Kita nak dapat ibrah pada setiap fakta yang Allah bagi. Supaya fakta itu hidup dalam diri kita. Faham maksudnya? Bukan sekadar tahu, tapi nak suruh bertindak. Sebab itu kamu dapat ilmu, kamu dapat tahu, tapi kamu tak berbuat, kosong. Ilmu tanpa amal kosong, tambah amal tanpa ilmu sesat. Jangan dapat ilmu simpan, tu tak tahu nak buat macam mana. Tahulah. Tahulah syurga ditutup. Tahulah neraka dibuka. Tahu. Nampak tak? Uluhiyah dan ubudiyah ni. Rasa tahu ada Allah. Tapi uluhiyahnya, jiwanya belum. Boleh nampak? Jadi kalaulah dah dia bagi tahu neraka ditutup, tutuplah kalau ya Allah neraka tu sebila sampai bila-bila pun untuk aku ya Allah. Sama juga Isra Mi'raj. Ketika Nabi sampai ke langit yang ke-6, siapa jaga? Entahlah, tak tahu, 7 banyak penuh. Tak ingat dah lama dah ustazah ni. Kenapalah cakap benda dah lepas. Betul? Kita tengah cakap pasal Ramadan. Yes. Kalau ada yang berperasaan begitu, tapi nasiblah. Puasa luar tak boleh marah saya kan. Tajuk-tajuk saya punya tu bukan saya lah. Okay? Langit ke-6 dijaga oleh Nabi Musa. Sebutlah dengan yakin. Takut salah tak apa, ni di dunia. Okay? Takut salah tu jadi maksiat nanti. Tak buat terus. Okay? Boleh nampak? Saya tak ada salah baca Quran. Sebab kalau salah dosa. Wih, tak ada salah.
Tak baca. Letih lagi. Apa sebab tak baca? Takut salah. Kalau salah dosa. Nampak dah. Ini yang kita kata dapat data tapi tak ada ilmunya, tak ada pengembangannya, tak ada sambungnya, tak ada uraiannya. Okey saja. Jadi kita kata kalau langit ke-6 siapa jaga tadi? Nabi Musa. Hebatnya Nabi Musa boleh bercakap dengan Allah, betul? Okey. Ketika di langit ke-6, ketika Nabi nak berangkat ke langit ke-7, Nabi Musa nangis. Nabi lain selamat jalan pada Rasulullah. Tapi sampai Nabi Musa nak melangkah, Nabi Musa nangis. Ya Musa, kenapa kamu nangis? Okay, Muhammad nak naik langit 7 dan nak pergi ke satu muntaha. Aku nangis. Pertama, dia Nabi paling kecil, paling last, tapi jadi kekasihnya Allah. Kami ni yang awal-awal ni tak dapat gelaran kekasihnya Allah itu. Udahlah kecil, umurnya pendek, umatnya pula pendek umur. Umatnya kecil-kecil semua. Okay, yang rasa besar tu pun kecil lah. Muhammad dia takdirkan pendek umurnya dan kecil orangnya. Sebab makin kecil kerana dosanya banyak. Kita kecil-kecil sebab dosa. Okay? Itu sebab hati-hati banyak-banyak taubat supaya tinggi sikit. Okay. Kedua, aku nangis sebab umat dia udahlah muda, umatnya kecil, tapi umat dia masuk syurga paling ramai. Aku umatnya ramai, besar pula tu, panjang pula umur, sikit je dapat masuk syurga. Apa yang kita belajar dari ungkapan itu? Apa ibrah yang kita nak angkat? Ya Allah, ya Tuhan, masukkan aku ke dalam umat Muhammad yang dikatakan oleh Nabi Musa masuk syurga. Masukkan aku sekali, ya Allah. Sebab itu kena ngaku-ngaku umat Muhammad kena cinta Rasulullah, kena belajar tentang Rasulullah. Okay? Ini kekuatan. Ayat itu je buat kita, ya Allah, masukkan aku, ya Allah, masukkan keluarga aku, ya Allah. Masukkan aku ke dalam umat Muhammad yang Nabi Musa jangkakan akan masuk syurga. Kita pula first tu. Orang kecil masuk dulu. Kita siapa masuk dulu? Orang besar ke orang kecil? Entahlah. Kita nak, sebab kita umat Muhammad kata nangislah ketika membaca Isra Mi'raj itu. Ya Allah, ya Tuhan, kalau inilah yang dipaham oleh Nabi Musa yang membuat dia menangis. Masukkan aku, ya Allah. Masukkan keluarga aku, ya Allah. Masukkan karya orang Malaysia ni, ya Allah, sebagai umat Nabi yang layak masuk syurga bersama Rasulullah. Ini yang kita kata faham sirah pakai jiwa. Yang kita tak buat, kita lepas saja. Dapat solat tu je lah, habis cerita. Solat tak cantik juga lagi. Okey, tumaninah tak hahu juga lagi. Okey, ini yang kita kata kembara yang tidak diberi perhatian. Jadi kita dapat keampunan, maknanya kita dah layak dapat ampunan dari bulan Syakban. Tapi tak pasti. Aku masih ada dendam kat orang. Aku masih sakit hati kat orang lagi. Sebab memberi dan minta. Pertama bagi maaf, kedua minta maaf. Awak yang salah, awak lah minta maaf, bukan saya. Awak yang start kan. Ya Allah. Awak yang salah, bukan saya. Kenapa saya nak minta maaf kat awak? Suami isteri selalu ozon. Siapa nak minta maaf dulu? Suami sampai mati tak minta maaf kita. Kita lah minta maaf sebab kita nak masuk syurga. Betul? Siapa nak masuk syurga dia paling senang minta maaf. Minta maaf lebih banyak. Itu ayat mak saya. Minta maaf weh. Mana tahu lebih kurang. Mesra kan minta maaf tu. Kita tak tahu kat langkah kita ke, tengok kita ke, jalan kita ke, tegur kita ke. Kadang-kadang tegur baju orang tu sakit perut.
Betul? Kadang-kadang tegur tudung, kadang-kadang tegur kereta, kadang-kadang tegur kasut. Betul tidak? Kasut siapa lah ni, cantik benar. Kan banyak kasut kat luar tu. Kita tak tahu kasut siapa yang kita komen tu. Betul? Jadi bila jumpa siapa pun, maka yang paling mudah yang kita nak supaya kembara kita selamat, kita benar-benar dapat ampunan bila kita senang minta maaf dan senang memberi maaf. Forget and forgive. I can forget but cannot forgive. Sombong. Jadi kalau dia tak boleh memaafkan, ini syarat kekuatan yang kita nak angkat. Itu intro kepada perjalanan ke Ramadan kita. Diluaskan seberluasnya. Kenapa Allah buka syurga tu seluas-luasnya? Yang tak pernah buka kecuali Ramadan. Agak-agak. Entahlah, nak suruh orang masuk syurga lah. Betul? Itu jawapan pakai logik kita. Okay? Kalau jawapan pakai spiritual, kita kata apa? Allah buka sebesar-besar, seluas-luasnya syurga untuk bolehkan semua calon-calon neraka ini masuk syurga. Kita calon syurga ke calon neraka? Perasan. Siapa tak ada dosa kat tangan? Siapa tak ada dosa kat tangan? Tak confident pula. Tadi confident nak masuk syurga. Siapa yang confident masuk syurga? Yang tak ada dosa. Hati-hati. Jangan pakai ilmu, pakai otak saja, tak pakai hati, tak pakai jiwa. Semua kita ini calon-calon. Siapa kata tak nak syurga semua ni? Yang buat baik belum tentu tak ikhlas, yang buat baik belum tentu kerana Allah. Tadi pun Salwa kata kami bertugas. Minggu ini kami bertugas. Hati-hati ayat bertugas tu. Okay, we have to do this, we have to do that, we have to ni. Ayat itu juga mahal. Ayat itu boleh tergelincir juga. Kami akan pastikan, kami akan itu, kami akan ini. Tak ada. Allah yang pastikan. Engkau buat je. Aircon jadi boleh disuai je. Yang nak hidup kan siapa? Allah. Kita nak pastikan ini, pastikan ini. Hati-hati. Ampun tuanku. Komen-komen saya tak nak jemput dia berhutang. Tak ada langsung. Okay? Jadi jangan terlepas. Sebab itu kadang-kadang kami bertugas nak buat ini, buat ini, nak pastikan ini. Yang pastikan siapa? Allah. Hati-hati. Okay? Kita jalankan tugas saja. Hujungnya siapa? Allah. Minta maaf lah, komen je. Teruk tu ni, tu pun salah kot. Okay. Sebab kadang-kadang ada ayat terpaksa. Okay? Kita terpaksa datang awal sebab kita AJK. Terpaksa datang awal, habis semua pahala. Siapa paksa? Okay? We come very early because we need to ayat elok sikit lah, tak payah terpaksa tu, keluarkan terpaksa tu. Okay? Supaya terpaksa tu nanti siapa yang paksa awak? Tak ada paksa, ni sukarela. Tadi sukarela, terpaksa pula. Letih, ni dirakam ni nasib lah. Penceramah berletih. Okay, kemudian kita kata kita dapat ampunan, betul? Kenapa syurga dibuka seluas-luasnya? Kerana semua kita ini potensinya jadi calon neraka. Siapa tak pernah buat salah angkat tangan? Siapa tak ada dosa angkat tangan? Tak ada. Semua kita pernah buat dosa. Okay? Sebab itu Nabi Musa minta, aku nak dapat syurga yang last pun tak apa. Pada dosanya satu je. Lempang orang mati, betul tak? Itu pun minta dengan Allah, siapa duduk di neraka, di syurga yang last tu. Kenapa kamu minta yang last? Saya tak layak duduk Firdaus. Walaupun saya utusannya Allah. Kerana saya pernah berdosa. Jadi kalau saya nak juga masuk syurga, tak kira macam mana pun, dapat last pun jadi dah. Kalau Nabi Musa Nabi lagi, kita Nabi bukan, ulama bukan. Contoh. Artinya boleh berdoa, tapi usahanya kena sesuai dengan doa. Kalau nak bersama syurga Firdaus, baiknya macam Muhammad, baiknya macam Khadijah, lembutnya macam Khadijah, tak kedekutnya macam Khadijah. Ni contoh.
Aku sediakan sebuah istana di syurga untuk Khadijah kerana pengorbanannya yang telah dibuat untuk agama. Nampak tak? Kita nak masuk tabung masjid berbelok-belok lagi. Tanya mana yang paling pendek, mana yang paling kecil, mana yang paling besar. Puas pus tu boleh balik. Ambil tabung letak ke atas. Takut orang nampak. Letih kita. Khadijah bagi semua. Kalau itu orangnya, okey mungkin. Tapi tak boleh juga rasa sebab ujungnya Allah kan? Bukan kita yang pegang. Jadi Allah buka semua sebesar-besar syurga. Nak boleh kita dapat ampunan, nak bagi tahu kita bila aku buka syurga, hang kena buat apa? Kita kena buat apa? Taubat. Bila aku dah buka sebesar-besar syurga untuk semua orang yang tak ada dosa. Kita ni ada 4 lori dosa, betul? Tapi bertaubat setiap malam bulan Ramadan. Kan bulan Ramadan bulan terhebat, ya Allah paling mewah ampunannya. Jadi tugas kita bukan jumpa syurga tu. Aku nak masuk lah. Ya Allah mudah-mudahan masuklah aku. Allah kata pakai tiket apa? Tiketnya apa? Sebanyak-banyaknya taubat, sebanyak-banyaknya sedekah, sebanyak-banyaknya tolong orang, sebanyak-banyaknya tahajud, sebanyak-banyaknya rawatib, sebanyak-banyaknya. Ya Allah, semua yang sebanyak-banyaknya. Okey, barulah kita merasa kita patut dapat. Okey, itu sebab kita kata kalau tak dapat yang tahu, kita nak syurga Firdaus. Ngumpat tak habis, macam mana nak jumpa syurga Firdaus? Contoh, bukan orang sini, tempat lain. Tapi lebih kurang ke. Okey. Tak baik je. Buruk sangka dengan orang. Yes. Okey. Ini kekuatan. Kita tak boleh lekang ataupun tak sangat sulit untuk menjaga diri untuk tidak berdosa. Allah kata kamu memang pendosa. Orang manusia memang lemah. Betul? Tapi Allah bagi lesen paling besar. Taubat. Setiap salah taubat terus. Astagfirullahaladzim. Aku salah sebut salah ya Allah. Aku salah sangka ya Allah. Aku salah teka ya Allah. Aku salah fikir ya Allah. Betul? Bukan tak boleh buat dosa, tapi kita ingat balik dosa dan terus taubat. Ini kekuatan. Sampai kita dah sampai bulan Ramadan, kita. Okey, artinya kita sudah sampai ke medan ampunan yang paling besar. Kita dah sampai apa kita kata nak ketuk pintu syurga yang paling hebat. Betul? Kita dah dapat kasih sayangnya Allah. Apa tanda kasih sayang Allah? Kita dijemput masuk jadi tetamu Ramadan. Bukan otomatis. Sebab itu dalam hadis kata Nabi mengaminkan 3 kali amin ketika naik ke tangga mimbar. Bila sahabat kata, ya Rasulullah, apa yang kamu amin? Kami tak dengar siapa-siapa berdoa. Kami dengar amin je. Aku mengaminkan 3 doa daripada Jibril. Okay. Sebab itu kita kata, apa yang kau aminkan? Pertama, celakalah umat kamu kalau ada mak, ibu, bapa yang terbiar. Yang terbiar. Okay, tolong tengok. Ini tangga kunci pintu syurga kita. Pada suami, tolong yang isteri tolong ingatkan suami. Jangan abaikan mak anda. Sebab syurga anda pada dia. Syurga saya pada awak. Bila awak abai syurga awak, makna saya dapat tak? Saya tak dapat. Sebab dia tak dapat dari mak dia. Kalau dia tak dapat dari mak dia, kita dapat tak dari dia? Tak dapat. Ni hati-hati. Jangan kata, suami saya bahagia. Dia jaga utamakan kita dulu. Anaknya, isterinya dulu. Sampai mak ke tepi jangan main-main. Kalau mak tak nak datang rumah kita, tu ada masalah lah tu. Okay? Kalau mak suka datang rumah kita, malam rumah kita, maknanya hati maknya lega. Okay? Aku tak nak pergi malu, nak pergi rumah Angah. Ramai juga yang datang kaunseling. Doktor, mak saya tak pernah duduk Putrajaya. Saya ada 2 beradik. Mak saya pergi rumah adik saya je. Dia tak nak pergi rumah saya. Ada begitu. Okay? Itu pilihan hati, itu belahan hati mak. Kemudian maknya memang zalim. Maknya memang tak adil. Maknya memang, jangan. Sebab orang tua terasa dia tak cakap apa-apa.
Okay? Ini kekuatan. Itu amin yang pertama. Jadi dari hari ini sampai mati, mak akan jadi preference. Mak akan jadi orang nombor satu. Prioritas. Okay? Kedua, aminnya apa? Ini ada kaitan dengan Ramadan. Orang yang Allah jemput, Allah izin masuk ke Ramadan, jadi tetamu Ramadan, tapi tak dapat ampunan dari Allah. Yang Allah buka selebar-lebar tapi tak dapat. Dia keluar tanpa dapat ampunan. Okay. Ini yang katakan orang yang paling celaka dalam hidup. Celaka. Celaka maknanya susah. Susah dunia, susah akhirat. Ini yang kita nak kena jaga. Okay. Tak dapat ampunan. Dah rasa dah, aku dah puasa dah, aku dah terawih dah. Apalagi bila Nabi kata di zaman akhir zaman nanti ada ramai yang puasa tapi dapat lapar dan dah, kita takut termasuk ke situ. Itu yang kita takut. Yang kita nak doa banyak-banyak ni, ya Allah, terima ya Allah ibadahku ya Allah. Sebab kita tak boleh free je berjalan. Kembara kita ni tak boleh biar gitu je. Ikut suka lah, ikut masa dah. Oh ni dah 17 dah, dekat raya dah weh. Sebab stationnya bukan raya. Kembara Ramadan kita ujungnya ke mana? Destinasinya ke mana? Syurga. Sebab itu sahabat 6 bulan sedih. 6 bulan rindu, 6 bulan sedih. Kerana tak ada lekang dengan syurga. Nak ingat syurga. Kita sampai destinasinya ke mana? Raya. Lah ni pun dah letih tarawih sikit dah. Tadi siang pun jalan cari kuih baju raya. Cari kuih raya. Tak tahulah orang sini. Orang sini kot pakai main order je. Wallahualam lah. Tidak nak berjalan tu. Hai tak kuasa. Grab ada gituan dah. Betul? Bermakna sekali lagi kita nak bangun kekuatan. Kembara kita, sebenarnya otak kita ni semua ada kuih raya, baju raya, nak balik raya. Betul? Apa nak buat pasal raya dan sebagainya. Jadi bercakap pasal Ramadan ujung-ujung ni, payah dah nak ujung dah. Orang dah tak nak cerita Ramadan dah. Jangan. Penting sangat. Sebab lagi ujung lagi mahal. Betul? Malam terakhir itu antara yang paling mahal loh. Tapi kita masa itulah bawah. Betul? Tak cukup hari, tak cukup tangan loh. Jadi boleh kita set dah supaya malam raya tu kita memang malam kita untuk kita bertakbir. Selesaikan semua sebelum itu. Malam raya tak payah kalut nak masak lagi dah. Siang tak cukup ke? Dah tahu dah raya nak bila kan? Contoh, kita tak ada lagi cerita kalut destinasi Ramadan saya raya. Habis raya semua jadi hantu raya. Okay. Memanglah tak ada tarawih lagi. Tapi jiwa tarawihnya ada tak? Perasaan tarawihnya ada tak? Nak lagi solat malam. Sebab itu lagi yang kita sebutkan. Belajar solat malamnya masa Ramadan. Supaya lepas sama Ramadan, solat malamnya tak jadi masalah. Makan malam tak ada masalah. Tak payah 4 jam. Makannya macam kita makan berbuka lah. Betul? Sebelum Isya semua dah selesai. Kalau tak Ramadan, engkau contoh. Atau galakkan supaya makan sebelum maghrib. Maknanya setelah latihan tarbiyah di bulan Ramadan, kita baiki agenda kehidupan kita. Okay? Nak makannya bila, minum kita ada makan, ada more, ada makan banyak. Contohnya. Tapi pastikan saya ada solat malam. Sebab dah praktis bulan Ramadan. Dah habis tarawih dah. Okay. Ada solat selepas Isya, ada juga sahur. Tepat 3 malamnya. Boleh nampak tak kekuatan ini? Kita tak nak, kalau boleh, sebab itu kenapa membawa tajuk ni. Kerana kita tak nak destinasinya raya. Kemudian itu destinasi dari segi materialnya, dari segi suasananya. Tapi dari segi jiwanya, destinasi yang antara destinasi selain daripada taubat, kita sangat-sangat berat tentang taubat kerana kita nak masuk syurga, nak jumpa tadi namanya takwa. Betul? Bila nak jumpa namanya takwa, kita tak boleh reka sikit pun. Okey, kerana takwa itu sangat mahal harganya. Tarafnya tinggi daripada iman.
Okay, artinya kita sangat-sangat berhati-hati supaya kita tak jatuh dalam buat dosa dengan Allah. Okay. Dan antara destinasi yang kita nak harapkan, kita akan dapat rasa malu yang sangat besar dengan Allah. Ini yang kita nak angkat. Apa maksud rasa malu dengan Allah? Nabi kata rasa malu itu sebahagian dari iman. Bermakna kalau tak ada rasa malu dengan Allah, imannya hanyut. Apa makna rasa malu dengan Allah? Rasa malu untuk melakukan benda-benda yang Allah tak nak, benda yang Allah dilarang, benda yang Allah tak suka, benda yang tidak mendatangkan faedah. Ada benda mubah tapi tak ada faedah. Sembang kan? Kita tak ngumpul orang, cerita hai kita je. Betul tak? Awak sembang apa lama dah. Hai kita, anak-anak kita. Tak ada ngumpat orang dah. Bersembang boleh ke tak boleh? Halal ke tak? Halal. Betul? Tapi kalau dah 4 lebar, 4 kajang, halal lagi tak? Dah masuk ceritanya sampai Hak Nyai sampai Singapura. Oh, letih. Oh. Betul tak? Artinya kalau kita malu, walaupun benda itu boleh, dibolehkan, tapi dipesan. Kalau bercakap tu boleh, sembang tu boleh, tapi jangan banyak sangat. Rasa malu melakukan apa yang boleh menyebabkan Allah tersinggung. Kalau tak ada dosa tu. Ini Allah tak galakkan, ini Allah tak berapa suka. Misalan. Okey. Okay, sebab itu kita kata ada 7-8 tingkat-tingkat macam mana iblis kacau kita. Tapi itu tajuk lain lah pula esok. Maka kekuatan tanda kita orang beriman, rasa malu buat salah. Salah dengan orang ke, salah dengan binatang ke, salah dengan pokok ke, salah dengan manusia ke, apa lagi salah dengan Allah. Okay. Rasa malu. Salah maknanya tersinggung. Tak nampak tapi ada. Sebab itu Allah bagi muka kita senang berubah, betul? Yang ni tak boleh, ini untuk orang VIP je. Tak salah. Ni adalah majlis. Dah, ni semua ni untuk VIP. Biasa yang sini-sini je. Itu yang pergi cari kasut jawab tu. Contoh merajuk lah pula. Kau dah cari kasut. Artinya kita tak perasan pun. Sebab itu peraturan dia, betul? Tapi kita rasa tersinggung tak? Kita tak ada hak pun sebenarnya untuk rasa tersinggung. Itu rumah dia, tempat dia, majlis dia, suka dia lah, betul? Tapi sakit tak? Sakit. Orang tengok dengan orang tak tengok je sakit. Lalu sebelah kita tak tegur pun. Sibuk, dia sibuk tu, dia tak perasan tu. Betul? Tapi rasa tak? Rasa. Sebab manusia ini manusia yang makhluk yang paling cepat terasa. Itu hati-hati. Paling cepat terasa. Jadi rasa malu, malunya dengan Allah dan malunya dengan manusia. Sebab itu kita kata satu daripada tanda kita benar-benar Allah. Sampai pukul berapa ya? Ampun tuanku. 11. Yang jangan. Tadi 10.30, 11.30. Okey. Boleh sikit lagi? Sikit je. Kita pun nak buat kau raya juga. Okey, kekuatan. Maka salah satu tanda kita benar-benar dapat destinasi yang kita nak. Kita singgah di tempat yang baik apabila ada perasaan malu yang tinggi dengan Allah. Sebab itu bila nak buat apa-apa, tanya Allah kata apa, Nabi kata apa. Itu orang yang menjaga rasa malunya. Okay? Minum berdiri, okey ke tak okey? Boleh ke tak boleh? Kau nak kata cantik ke tak cantik? Tak cantik, kurang cantik, betul. Tapi kalau cakap boleh ke tak boleh? Tak boleh, ya Allah. Boleh kalau keadaan memaksa. Sebelah pegang pistol, senapang nak perang contoh kan. Tapi dahaga
Contoh. Artinya ada benda yang kadang-kadang kita kata okey, kadang-kadang tak okey, betul? Bergantung balik pada ilmunya. Jadi jangan cepat kata, duduk lah. Nabi minum duduk, faham? Tegurnya cantik, tapi adabnya kurang. Boleh nampak? Jadi akhlak kita balik iman kita balik bergantung pada akhlak. Memang kata-kata boleh berdiri, kecuali kalau dah tak ada tempat duduk, buffet style. Mana ada kerusi kan? Nak duduk mana? Ada orang kelelong-kelelong lah, duduk bawah atas lantai ke dan sebagainya, kat tangga ke dan sebagainya kan. Tapi boleh kalau dah kecemasan, kalau dah tak dapat dah dielakkan. Contoh. Jadi kena belajar sampai yang boleh dan tak boleh. Okay? Itu contoh. Maka kekuatan yang kita nak angkat, malu nak buat yang ada kaitannya dengan akhlak. Makan tangan kanan, tangan kiri. Boleh ke tu makan tangan kiri? Boleh ke tak boleh? Boleh. Tangan. Tapi makannya dengan iblis, makannya dengan malaikat. Nak makan dengan siapa? Pilihlah. Bermakna tangan kanan, tangan kiri saja sudah menggambarkan apa iman yang kamu ada, apa akhlak yang kamu ada. Kerana akhlak itu gambaran kuat kukuh iman kita. Boleh? Ini kekuatan-kekuatan. Bermakna sekali lagi, rasa malu itu sangat besar kaitannya dengan adab. Rasa malu itu sangat kuat hubungannya dengan akhlak. Jadi jangan rasa tak kisahlah, lantaklah, buat je lah. Jangan. Kerana dia menjejas akhlak dan akhirnya menjejas iman. Ini yang kita paling takut. Dan yang sikit kalau sempat, maknanya destinasi seterusnya. Itu tadi kita kata destinasi dari segi akhlak luaran, dia juga dalaman dan juga keyakinan. Tapi akhlak yang minat sebab, pertama kita kata dengan dilatih sebulan ini, kita nak dapat dua perasaan. Okay, ini kalau ketika dalam surah Kafir ayat 19-20. Maknanya siapa saja yang nak beribadah, apa ibadah yang dianggap paling cantik dan yang tak berapa cantik, syarat untuk ibadah kita diterima. Okay, selain kata-kata Islam dan sebagainya itu, pertama kita nak ambil kira ada tak di dalam jiwa kita tumbuh perasaan untuk ibadah diterima. Perasaan cinta sangat mahal. Untuk beribadah kita perlu perasaan taat. Betul? Untuk tahu taat ada konsep penyembahan. Betul? Aku naik saksi tiada Tuhan yang disembah. Ya, ayat tu. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Perkataan sembah tu bukan gini. Sembah maknanya akur, sembah artinya mengaku, sembah artinya taat, sembah artinya setia, sembah artinya tak ada lagi orang yang atas kamu. You are the only. Itu konsep sembah. Jadi kita beribadah tak artinya kita taat tak? Taat dengan Allah. Tapi kalau ikut Ibn Qayyim kata apa? Untuk ibadah terus diterima sebagai orang yang sudah beribadah, kita kena gabung antara konsep sembah, konsep taat, konsep akur itu dengan konsep kasih sayang, cinta. Okay, malah dia kata apa? Kalau ibadah dibuat taat tapi tak ada cinta, tertolak. Okay, sebab kita buat kerana tak ada cintanya. Kita nak buat ibadah itu kerana dua perasaan tadi. Ada perasaan taat dan ada perasaan cinta. Sebab kalau tak cinta, taatnya tak cantik. Boleh faham? Ada taat, tak ada cinta. Ada cinta, tak ada taat. Hancur juga. Sebab cinta itu yang menjadi pendorong paling besar untuk kita jadi paling taat. Ya Allah. Ikut perintah suami sebab apa?
Taat suami. Cinta tak? Okey. Mana dulu? Cinta dulu ke taat dulu? Cinta dulu ke sayang dulu? Cinta dulu ke rindu dulu? Cinta baru rindu. Okay. Maka cinta itu kerjanya hati, bukan perasaan. Rindu itu baru perasaan. Boleh nampak? Jadi untuk dekat dengan Allah, beribadah taat dengan Allah, pertama mesti ada dulu cinta, baru buatnya bahagia. Allahu Akbar. Nangis. Boleh nampak? Ini destinasi kalau boleh yang nak dapat. Dia surah Ghafir. Satu lagi, Makayim kata apa? Destinasi terbaik yang kita patut jumpa ketika kita memohon dengan Allah, kita berkehendak dengan Allah, ketika kita berdoa dengan Allah, mesti ada dua juga perasaan. Apa perasaannya? Pertama, perasaan percaya sepenuhnya bahawa Allah dengar doa kita, Allah angkat doa kita, Allah kabul doa kita. Percaya 100%. Ada orang doa, saya ada doa lama dah tapi tak dapat juga. Itu tadi kita kata ada rasa percaya 100%. Siapa percaya suaminya 100%? Kalau suami yang nampak tubuhnya pun kita tak dapat bagi 100%, hati-hati semak dengan Allah. Boleh tak bagi percaya tu 100%. Saya percaya Allah dengar doa saya, Allah angkat doa saya, Allah sayang saya, Allah tunai doa saya. Rasa tak? Boleh masuk tak perasaan tu dalam kepala, dalam jiwa? Sebab itu antara tangannya sungguh-sungguh. Sebab adanya perasaan percaya. Kita ada percaya orang tak? Ada tak istilah dia tu boleh percaya tapi tak boleh harap kan? Dia ni boleh harap tapi tak boleh percaya sangat. Ada ke tidak istilah tu? Dengan manusia memang kita ada. Dia boleh percaya tapi tak boleh harap kan? Tapi tak tonggeng kita. Dia nampak macam boleh harap sikit tapi tak boleh juga tak percaya. Ni dua istilah yang bermain dalam kekuatan kita. Okay? Kadang-kadang kita percaya orang, lepas tu tak tonggeng. Yang kata cerita baru yang umrah dah bayar kata-kata. Betul? Cerita nak pergi jumpa Allah ni. Tak sangka. Tu datang tak sangka. Sebab percaya ada, harap tak ada. Ada harap, percaya tak ada. Boleh nampak? Jadi Ibn Qayyim kata apa? Kalau kamu nak doa kamu benar-benar terangkat, kamu mesti kuat ini dengan sepenuh hati. Percaya sepercaya-percayanya. Allah Maha Berkuasa, Allah kuat, Allah tolong aku, pertolongan Allah dekat. Semua ciri-ciri ini dekat pada kita 100%. Walaupun kita dah minta 100 kali, belum sampai lagi. Tetap percayanya terus. Allah dengar semua doa, Allah angkat semua doa, Allah tunai semua hajat. Artinya percaya sepenuhnya. Itu perasaan yang pertama, kekuatan yang pertama, keyakinan, kekuatan batin yang pertama. Dan yang kedua, mengharap, sandaran, bersandar. Jadi kalau kita harap ada harapan ke tidak? Kita kalunya kita kata percaya dengan harapan, dengan harap. Boleh percaya tapi tak boleh harap. Boleh harap tapi tak boleh percaya. Dengan Allah dua-dua dia kena kental. Percaya kena kental, harapnya kental. Kita dapat-dapat tak dapat, dah lah doa je. Minta je, usaha je, dapat tak dapat tak kisah le. Tu tandanya apa? Tak percaya ke tak mengharap? Ni dua istilah ni. Satu percaya, satu harap.
Saya doa je. Dapat-dapat, tak dapat dah. Artinya dia berdoa. Dia percaya Allah dengar. Tapi dia tak mengharap. Ini pun tertonggeng juga. Macam tadi lah minta rezeki tapi tak mengharap. Minta umur panjang tapi tak mengharap. Tak tahu berapa-berapa lah. Pak, tadi doa 3 baca Yasin tu. Jelas tak kat ini? Boleh faham istilahnya? Inilah kalau boleh di antara destinasi-destinasi yang kita harus ada. Harus sampai sekurang-kurangnya dalam perjalanan kembara Ramadan kita kali ini. Boleh? Faham? Jelas? Jadi sampai di sini dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffiqu wa yukafi manzil. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultan. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah yang Maha Baik. Ya Allah yang Maha Pemurah, ya Allah yang Maha Pengasih. Ya Allah yang Maha Mendengar, ya Allah yang Maha Dekat. Ya Allah, tempat kami mengharap, ya Allah, tempat kami menyandarkan seluruh hajat dan cita-cita, ya Allah. Kami masih bersyukur setinggi-tingginya kami masih dipilih untuk berada di bulan terbaikmu ini, ya Allah, di bulan paling berkahmu ini, ya Allah. Berkahilah semua ibadah kami, ya Allah. Angkat semua doa kami, ya Allah. Jadikan kembali kami kali ini adalah kembali Ramadan yang paling baik, ya Allah. Yang paling terangkat dalam kekuatanmu, ya Allah. Yang paling melayakkan kami untuk sampai ke rembat takwamu, ya Allah. Yang layak mendapat tempat menempah tiket ke syurgamu, ya Allah. Ya Allah yang Maha Melihat, ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Pengampun. Simpanlah tempat di syurga yang Kau bukakan untuk kami, ya Allah. Bimbinglah kami walaupun selepas Ramadan untuk layak menempah tiket semula pada syurga yang sudah Engkau paparkan selama sebulan, ya Allah. Mohon, ya Allah, dan selamatkan kami dari api neraka, ya Allah. Ya Allah, kami berada beberapa hari lagi di bulan terbaikmu ini, ya Allah. Maka angkatlah semua doa kami, ya Allah. Angkatlah jiwa kami untuk terus membuat kebaikan, bersedekah, membantu orang dan segala yang terbaik, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Ramadan ini Ramadan terbaik, ya Allah. Jadikanlah kami bukan Ramadan terakhir, ya Allah, tetapi andainya ini Ramadan terakhir kami, ya Allah. Ampun segala dosa kami, ya Allah, agar kami mampu untuk menikmati hasil Ramadan kami, hasil yang Kau janjikan, hadiah terbaik, hadiah terbesar di syurga-Mu, ya Allah. Kami tetap mengharap syurga-Mu, ya Allah, apapun tercacatnya ibadah kami, ya Allah. Terima taubat kami, ya Allah. Terima tarawih kami, ya Allah. Terima sedekah kami, ya Allah. Terima segala yang kebaikan yang telah kami lakukan demi mengharapkan tempat terbaik di syurga-Mu, ya Allah. Jagalah kebaikan kami ini hingga kami ke akhir hayat. Jadikan kami terus membuat kebaikan dan kebajikan hingga ke akhir hayat, ya Allah. Dan paparkanlah kepada kami hasil usaha kami, ya Allah. Pahala-pahala kami sebagai pendinding kami dari api neraka, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Minta maaf terlebih sikit waktunya. Kalau tak habis sebab tak jumpa Ramadan lagi, nanti kembara tak sampai ke destinasi. Jadi yang ada hal minta maaf agak terlewat. Jadi sekali lagi berdoakan semoga Ramadan kali ini menjadi yang terbaik, dan hari raya hari ini hari raya yang paling sikit membazir. Kerana kita sangat popular dengan pembaziran ketika hari raya. Mudah-mudahan kali ini kita tidak terus menjadi hamba-Nya iblis yang menggalakkan kita untuk terlibat dalam pembaziran, insya-Allah. Sekali lagi mohon menyusul sebelum jari, mohon ampun dan maaf. Anda kata ada yang tak kena di mata dan di hati, yang cantik hadiah dari Allah, yang tak cantik atas kelemahan Umi sendiri, dan Umi mohon ampun serta ampun-ampunnya. Dan anda kata tak jumpa, doakan Umi, hantarkan Umi dengan sekeping Fatihah. Anda mendengar berita Umi berangkat berjumpa Allah. Sebab ujung-ujung 70 dah tak ada loceng. Jadi dah menunggu datangnya saja lagi. Jadi kiriman Fatihah dari perempuan daripada anak-anak.
sangat-sangat membantu, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.